Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Malaysia hari ini, edisi 20 November 2020, hari Jumaat bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat walafiat segalanya. Dan semua kita dalam keadaan semangat hari ini. Anda bertemankan kami di studio. Saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Marsila Hassan. Assalamualaikum. Diharapkan anda semua sihat. Terima kasih kerana memilih kami untuk menemani pagi anda hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari. Harapkan segala urusan kita dipermudahkan hari ini. Baik, hari ini Sofia, kita nak berkongsi pelbagai topik-topik menarik. Pastinya sesuatu yang bermanfaat untuk dikongsi bersama penonton kita. Hari ini kita berbincang berkenaan dengan peluang kedua. Berapa kerap sebenarnya dalam kehidupan kita yang kita mampu untuk berkata kita mendapat peluang kedua tersebut. Hari ini kita akan membincangkan, memberikan fokus yang penuh kepada mereka golongan penagih dadah. Baru-baru ini kita melihat begitu banyak kes kan, di antara mereka semakin muda tokan dadah ketika ini menggunakan jalan dadah ini, sama ada menggunakan, menjual dan sebagainya. Jadi ini menjadi kerisauan dan kita ingin mendekatilah bagaimana sebenarnya permulaan seseorang itu terjebak dalam keadaan yang sangat gelap ini. Dadah ini, betul. Dan kalau kita lihat di paparan harian Metro hari ini, antara tajuk yang menjadi topik utama ini adalah rekrut tokan muda. Ini sesuatu yang membimbangkan, di mana di sini mengatakan bahawa umpan pelajar dengan dadah percuma serta sejumlah imbuhan jika berjaya mencari penagih baru dalam kalangan rakan sekolah mereka. Antara modus operandi digunakan tokan dadah kecil-kecilan untuk meluaskan pasaran, dan sehingga kini polis di Johor berjaya mengesan 40 tokan yang melakukan kegiatan terbabit dan sudah menahan 21 daripadanya serta mengesan baki 19 lagi. Ini sesuatu perkara yang membimbangkan kerana mereka menyasarkan pelajar-pelajar sekolah. Kita tahu bahawa mereka pelajar-pelajar sekolah ini adalah individu yang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Contohnya bila rakan menawarkan dadah dan sebagainya, mungkin kerana tekanan hidup dan sebagainya menyebabkan mereka berani untuk mencuba. Bila dah cuba sekali tu, orang kata tu Sofia, kalau sekali kita dah cuba dan mengambil barang tersebut, susah untuk kita melepaskan diri daripada cengkaman dadah. Sebab ni kita faham bila dah terjerumus dalam keadaan yang cukup jalan yang lorong, yang cukup gelap ini, sukar untuk kita bawa pulang. Terutama sekali tidak mempunyai sebarang support system ataupun sokongan dari orang ramai. Jadi hari ini kita ingin mendapatkan perhatian anda supaya kita buang sifat untuk menghukum, sifat untuk menghakimi seseorang. Kita akan mendalami sebenarnya bagaimana peranan kita untuk membantu mereka yang telah pun terjerumus dalam najis dadah. Hari ini sangat menarik, Marsila. Kita akan membawakan seorang individu yang sangat-sangat disegani. Dato' Aznil Haji Namawi akan bersama kita sebentar saja lagi untuk membincangkan bagaimana program ini yang dinamakan Ada Aznil di Hati Kamu. Bagaimana ia sebenarnya menyantuni mereka, bagaimana kita pula boleh memainkan peranan untuk memberikan kebaikan kepada mereka supaya mereka boleh datang semula ke kehidupan biasa ini. Yang paling penting sekali kan, kita sebagai masyarakat, stigma kita perlu diubah terhadap bekas penagih dadah dan sebagainya. Jangan stigma itu perkara yang paling penting sekali. Jangan kita fikirkan bahawa mereka adalah penagih dadah, mereka perlu dijauhi dan sebagainya. Mereka pasti tidak akan berubah. Stigma sebegitu yang menyebabkan golongan-golongan ini ramai yang berputus asa, ramai yang merasakan bahawa tiada sesiapa yang menyokong mereka. Itu yang menyebabkan mereka kembali ke jalan dengan memilih dadah. Masalah saya pernah ke Pusat Pemulihan Narkotik Jelebu Negeri Sembilan. Apa yang saya begitu tertarik, kita mengingatkan pusat pemulihan setempat yang sangat menakutkan. Bagi mereka ni takut nak ke sana mendapatkan bantuan. Tapi hakikatnya sekarang sebenarnya pendekatan itu sangat berbeza. Mereka menggunakan ilmiah, mendekatkan mereka kepada agama dan sebagainya. Saya berkesempatan juga untuk berbincang dan mendalami kisah cerita seorang penagih dadah wanita, bekas penagih dadah wanita. Sebenarnya kita melihat mereka, kita memang sangat mudah untuk menghakimi, tapi kalau kita nak memahami bagaimana mereka terjerumus, terdedah dengan dadah dan sebagainya, antara mereka mengalami masalah keluarga, hubungan suami isteri dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi itu antara perkongsian yang sangat menyayat hatilah. Kita sebagai orang ramai ni dah tahun 2020 kan, kita sepatutnya lebih terbuka melihat apakah cara lain selain menghakimi mereka, menyisihkan mereka dan sebagainya. Ada banyak lagi cara yang boleh didedahkan. Betul. Itu antara perkara yang perlu kita lakukan dalam membantu golongan ini. Betul. Dan okey Sofia, itu kita tinggalkan dulu sebab nanti kita akan berbicara lebih lanjut bersama tetamu kita nanti. Dan kita nak kongsi sedikit mengenai perkembangan semasa kes positif COVID-19, di mana semalam dicatatkan sebanyak 1,290 kes
kes positif baru COVID-19 dengan jumlah pulih sebanyak 38,132 kes. Ini kalau kita dapat lihat ya, jumlah kes pulih secara 878. Pada ketika ini, Sabah telah pun mencatatkan sebanyak 660 kes dan Selangor merekodkan 407 kes. Antara kes tertinggi di Sabah berpunca daripada kluster-kluster berkaitan dengan tahanan PTS dan juga lokap dan penjara sebanyak 250 kes, dan bagi Selangor pula berpunca daripada kluster teratai sebanyak 245 kes dan kluster baru semalam iaitu kluster Kapas BJ dengan 55 kes. Ini adalah pecahan bagi kes-kes di seluruh Selangor, dan kita masih melihat ialah angka 4 digit lagi, angka keseluruhan seharian. Jadi inilah, tolonglah anda berhati-hati juga dan jangan kita sedikit leka melihat nombor dah 4 digit dah biasa. Dah tu jangan kita biasa. Semoga ini menjadi inspirasi supaya kita lebih menjaga kebersihan dan keselamatan kita. Betul, kerana kita tak boleh lupa sekarang ni kita telah hidup dalam norma baru. Maknanya perkara yang sebelum ini kita biasa lakukan, kita perlu elakkan untuk lakukan. Contohnya dengan selalunya sebelum ni kalau kita jumpa rakan-rakan, kita boleh berbual secara dekat, bersalaman dan sebagainya. Sekarang dengan norma yang baru, kita perlu elakkan semua itu. Ini semua demi kepentingan kita, demi menjaga dan mengelakkan kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Kita kena kurangkan risiko tersebut. Kita akan tinjau paparan Abah hari ini. Mungkin kita mulakan dulu di Harian Metro. Di Harian Metro, di sini, okey. Di Harian Metro yang menjadi semalam kecoh di Dada Akbar mengenai mayat di Jalan Bangsar, mangsa dibunuh kejam dan dicampak, dan perinciannya ada di halaman keempat. Katanya di sini kelar dada, leher dan kemaluan sebelum dicampakkan di atas jalan raya. Itu tindakan kejam penjenayah terhadap seorang lelaki yang ditemui mati di atas jalan raya di Jalan Bangsar. Dan kejadian mayat berkenaan ditemui tidak mempunyai rakaman kamera litar tertutup CCTV, dan pemeriksaan ke atas mangsa tidak menemui sebarang pengenalan diri dan dipercayai berusia 30-an. Dan siasatan lanjut berhubung kejadian kini sedang dijalankan. Polis juga sedang mengesan keluarga atau waris mangsa. Itu dia perkembangan yang ada di Harian Metro. Pastinya pelbagai lagi perkembangan menarik yang ada di Harian Metro. Dan seterusnya Di NST saya teruskan, help please. Zul Negara has fallen on hard times again with sufficient funds left for only 3 months. This situation has been caused by the CMCO. Needs a long-term solution, but for now what's most crucial is that all animals are fed. Dan dikongsikan di sini di Zul Negara, salah satu kawasan yang pastinya menjadi kawasan ikonik negara kita menghadapi satu krisis di mana berdasarkan sumbangan dan sebagainya hanya mampu untuk bertahan selama 3 bulan saja lagi. Jadi ini antara yang menjadi kerisauan lah. Mungkin pihak Zul Negara juga perlu melihat antara cara-cara lain untuk menjana lagi pendapatan, kerana kita tahu kos untuk operasi sahaja memakan kos wang yang sangat tinggi. Memberi makan haiwan yang eksotik, harimau dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan agar lebih ramai lagi individu, sama ada individu ataupun organisasi yang ingin membantu menyalurkan bantuan kepada Zul Negara. Anda boleh lakukan perkara tersebut di halaman ke-8 New Straits Times. Dan seterusnya perkongsian di Berita Harian ini mengenai banjir. Perkembangannya di halaman 20, di mana di sini katanya 3 lagi negeri banjir, iaitu Negeri Sembilan, Perak, Johor kena tempias peralihan monsun timur. Di Seremban sekurang-kurangnya 40 rumah membabitkan 160 penghuni di 2 daerah berasingan dinaiki air antara 2 hingga 2.5 meter awal pagi semalam. Dan di Johor pula seramai 13 penduduk di Jalan Permatang Utama Kempas terpaksa dipindahkan selepas hujan lebat menyebabkan banjir kilat petang semalam. Dan sejurus tiba anggota dapati air naik sehingga ke paras pinggang, membabitkan 30 rumah di Jalan Permatang hingga Jalan Permatang 3. Dan itu di Johor. Manakala di Ipoh pula, 1 PPS dibuka di daerah susulan banjir kilat akibat hujan lebat sejak malam kemarin. Dan bagi menghadapi sebarang kemungkinan, bilik gerakan banjir di Pusat Gerakan Operasi sudah dibuka sepenuhnya pada awal bulan ini untuk memantau keadaan. Dan kepada mereka yang berada di kawasan yang berisiko banjir supaya peka dan mendengar arahan apabila diarahkan oleh agensi keselamatan untuk berpindah. Dan dokumen penting juga perlu diletakkan di tempat yang tinggi dan selamat. Selain harus memeriksa suis elektrik serta bahan yang mudah terbakar bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Itu antara pesanan kepada anda yang mungkin berada di kawasan yang berisiko banjir. Pastikan segala dokumen penting itu diletakkan di tempat tinggi dan selamat dan sebagainya. Paling penting sekali suis elektrik, kerana kita tak mahu
kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Di Kuala Lumpur saja 3 hari lepas kita melihat ada peningkatan juga air banjir dan sebagainya di kawasan-kawasan seperti Datuk Keramat, di Lebuh Raya Duke dan sebagainya. Jadi kita memahami juga ada di antara kawasan di Kuala Lumpur yang boleh dikatakan mengalami banjir sehingga air paras pinggang dan sebagainya. Ada juga antara penduduk yang telah pun terbiasa dengan keadaan ini. Jadi kita akan menghubungi seorang mangsa banjir yang akan memberikan kita sedikit sebanyak bagaimana sebenarnya aliran banjir ini sentiasa berlaku di kawasannya, khususnya di kawasan Datuk Keramat. Dan di talian video pada ketika ini Ahmad Nur Azri Ahmad Nuri. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana meluangkan masa. Baik, mungkin Ahmad Nur Azri boleh kongsikan sedikit sebanyak, kan dah terbiasa sedikit sebanyak melihat banjir ini setiap tahun. Seperti mana macam dah menjadi rutin. Jadi apakah mungkin perkembangan pada tahun ini? Okey, untuk banjir di Datuk Keramat, sebenarnya sudah mengambil masih daripada tahun 1970-an. Okey. So dia menjadi lagi teruk pada pertengahan tahun 1990 sebab ada pihak berkenaan ada buat monsoon drain, iaitu di BKL ada buat monsoon drain. So selepas tu keadaan menjadi lebih teruk. So pada tahun 2014 di BKL ada menambah pembaikan daripada segi longkang tapi tiada apa-apa perubahan. So untuk kami average banjir untuk setiap tahun dalam 5 ke 8 kali banjir. Wow, banyak kali. 5 ke 8 kali. Untuk bulan ni saja dah 2 kali dan bulan lepas sekali. Jadi bagaimana persediaan Ahmad Nur Azri sendiri dalam sebab dah tahu tiap-tiap tahun pasti akan dilanda banjir. Jadi persediaan menghadapi banjir tu bagaimana? Okey, kalau tengok struktur rumah kami pun berbeza dengan rumah lain di mana kami ada pasang benteng tangga di hadapan dan di belakang rumah. Dan juga setiap bilik kami mempunyai platform yang mempunyai dalam 3 ke 4 anak tangga. So setiap kali air dah memasuki daripada hadapan, kami dah sedia angkat barang masuk ke dalam bilik ke atas platform kami lah. Daripada segi kerosakan dan sebagainya, setiap kali berlaku berapa banyak kerosakan ataupun damage, berapa ringgit tu yang rasanya dibawa air dan sebagainya? Okey, untuk sekarang, untuk dalam tahun 2000, tiada banyak kerosakan sebab sebelum tahun 2000 tu dah banyak sangat rosak. So kami tak ada beli barang baru ataupun tambah sofa ataupun tambah almari. So memang kosong, rumah ni totally kosong. Baik, perabotnya semua jenis yang boleh dipindah dan sebagainya. Memang yang perabot ni yang tinggal ada 3-4 ni hanya boleh yang kena air saja. Oh, yang tahan air. Yang lain semua dah kembang dan dah rosak. Berapa ramai tu dalam keluarga Ahmad Nur Azri? Okey, untuk sekarang ada 8 orang yang menetap di sini. Wow. Jadi setakat ni lah banjir paling teruk sekali pernah berlaku bila? Selasa lepas. Okey, Selasa lepas. 17 11. Bila air mula naik tu? Okey, dalam pukul 5 petang macam tu air dah start naik. So tak sampai sejam air masuk. Sebelum ni air hanya takat pada tingkap. So tapi pada hari Selasa tu dia melebihi 2 inci daripada tingkap. Macam mana mungkin nak kata persiapan jangka masa panjang sampai bila keluarga sendiri nak menghadapi kan? Okey, untuk persiapan jangka masa panjang, untuk keluarga kami dan penduduk sini tiada apa-apa solution dan tindakan untuk kami buat. Ini adalah semua daripada pihak atasan dan pihak berkenaan yang sepatutnya urus benda ni semua. Baik. Jadi mungkinlah harapan Azri sendiri terhadap situasi ini mungkin inginkan penyelesaian segera diambil dan sebagainya. Okey, saya ingin berterima kasih juga kepada netizen-netizen yang membuatkan video ni viral dan membuatkan pihak atasan yang berkenaan telah datang semalam. Mereka telah datang semalam dan orang tengok sendiri sistem pembaritan di sini apa benda semua. Dan sekarang diorang kata diorang akan ada solution dan tindakan-tindakan yang diorang akan buat. So benda tu mungkin mengambil masa, maka penduduk di sini pun akan tunggulah apa yang akan jadi. So kami harap apa yang mereka datang semalam tu terjadilah apa yang idea-idea yang diorang bagi. Kami doakan jugalah penambahbaikan sistem pembaritan juga akan dikenal pasti supaya Encik Ahmad Nur Azri dan keluarga dan juga masyarakat setempat tak akan menghadapi lagi situasi seperti ini. Terima kasih kerana meluangkan masa, memberikan perkongsian yang cukup padat sekali. Kita memahami sekarang situasi semasa. Terima kasih Encik Azri. Terima kasih. Baiklah tadi kita
melihat ini antara setengah kawasan ini seperti acara tahunan kan. Betul. Dan ada di antara penduduk, kesian sekali kita melihat sampai nak ada perabot sedia yang ada tu tak boleh. Kena guna. Perasaan untuk kita ialah sebagai manusia biasa, pastinya kita ingin sesuatu yang baru. Maksudnya mereka ini terpaksa stick dengan sesuatu perabot je, kan tak boleh nak tukar sebab satu pembaziran dan sebagainya, sebab kita tahu rumah tu akan mengalami banjir dan barang akan rosak dan sebagainya. Dan paling penting sekali bagaimana persediaan mereka dalam menghadapi banjir tu. Itu sekali keselamatan kesihatan kita juga kan. Baik, kita akan meninjau pula sedikit perkongsian di berita harian di halaman yang ke-14, kalau boleh masihlah bacakan juga ya. Kita fahamkan 512,000 PKS Micro mohon untuk GKP 2.0. Okey. Di sini katanya 512,000 PKS Micro mohon GKP 2.0 macam yang Sofia katakan tadi. Di mana di sini Lembaga Hasil Dalam Negeri menerima 512,000 permohonan daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS Micro bagi mendapatkan bantuan geran khas prihatin GKP 2.0. Dan Menteri Kewangan berkata PKS Micro terbabit boleh menyimak status kelulusan bermula 27 November ini, manakala tarikh pembayaran pula dijangka mulai 30 November ini. Dan bagi memastikan PKS Micro ini benar-benar layak menerima bantuan ini demi kelangsungan perniagaan mereka, setiap permohonan akan disemak silang atau verifikasi dengan data agensi yang ditetapkan kerajaan termasuk di peringkat pihak berkuasa tempatan. Dan berdasarkan jangkaan awal juga, bilangan yang akan diluluskan jauh melebihi daripada sasaran awal yang ditetapkan, iaitu 200,000 PKS Micro. Itu dia antara. Dan kita juga difahamkan ada terdapatnya PKS yang telah pun menerima bantuan GKP ini, dan so tentunya kita ingin meninjau juga bagaimana sebenarnya peruntukan itu digunakan daripada sudut apa. Kita fahamkan terjejasnya syarikat ataupun perniagaan kita ni, apakah yang menjadi prioriti, keutamaan untuk menyalurkan bantuan itu. Kita akan bersama dengan dua individu yang akan menceritakan kepada kita apakah sebenarnya yang perlu dan boleh dilakukan dengan bantuan tersebut. Dan saya percaya telah pun ada di talian melalui video Encik Muhammad Syahrul Wahab, seorang pengusaha percetakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cik Syahrul ni seorang pengusaha pencetakan. Jadi sebaik saja menerima bantuan GKP tersebut, apakah perkara pertama yang menjadi keutamaan untuk menyalurkan? Kita fahamkan banyak aspek terjejas, jadi apa yang menjadi keutamaan bagi Encik Syahrul? GKP yang saya terima tu, saya gunakan untuk keperluan ni lah, bisnes saya dulu. Seperti macam material. Saya printing, saya perlukan material yang banyak dalam satu masa. Jadi duit GKP yang saya terima tu, saya dahulukan dengan material untuk bisnes saya. Baik, ketika musim PKP tempoh hari, bagaimana perniagaan dan jualan daripada perusahaan percetakan ini? Untuk permulaan, kalau kita tengok 18 Mac tu, COVID melanda dekat Malaysia. Jadi untuk beberapa bulan tu memang efek lah untuk bisnes saya. Dengan adanya GKP ni, sedikit sebanyak dapat membantu saya dalam bisnes sekarang. Macam dalam tempoh PKP ni kan macam kurang sikit, bisnes pun macam agak slow dan lambat dan sebagainya. Adakah memerlukan dana juga untuk mungkin memperbaiki maintenance mesin cetak dan sebagainya? Ada tak perkara sebegitu yang perlu diperlihatkan juga? Ya. Sekarang saya dengan printing saya, dan saya cuba juga untuk dapatkan dana-dana daripada agensi lain yang dapat membantu saya dalam bisnes saya sekarang. Alhamdulillah ada yang dapat sokongan daripada agensi yang dapat membantu saya. Tapi sekarang ni saya terus dengan percetakan saya cuma tambahkan servis, cuma tambahkan dari segi online lah, lebih sikit daripada offline. Baik. Ketika musim PKP tu, ada tak Encik mengalami masalah untuk membayar gaji pekerja-pekerja? Kalau masa PKP tu memang masalah dari segi bayaran gaji.
Tapi dari situ juga saya minta daripada yang bantuan perkeso tu, subsidi upah, yang tu dapat membantu saya membayar balik gaji untuk kaki tangan saya yang ada sekarang. Baik. Baik, terima kasih Encik Muhammad Syahrul Wahab kerana berkongsi dengan kita bagaimana sebenarnya antara kesukaran jugalah untuk meneruskan syarikat dan juga pengusahaan percetakan ini. Terima kasih Encik Syahrul. Sama. Ya, masa kita faham kan sebenarnya banyak yang terjejas. Kita bercakap berkenaan dengan manpower, warga kerja kita. Betul. Dengan bisnes seperti ini, pengusahaan seperti ini, percetakan yang kita menggunakan mesin cetak sebagainya. Jadi apakah mungkin daripada segi lain pula, mungkin bagi pengusaha inap desa, apa pula yang menjadi cabaran mereka? Dan kita bersama dengan Cik Nurul Hazirah Kamsaini di talian video. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, baik Cik Nurul. Ketika bagaimana caranya untuk Cik Nurul memanfaatkan geran khas prihatin ini? Okey, dengan bantuan JKP, saya pada permulaan JKP, saya boleh membayar sewa homestay saya dan juga membayar bil-bil utility. Dalam sudut lain pula, sepanjang PKP ini kita fahamkan memang lebih kurang pengunjung dan sebagainya. Jadi adakah terdapatnya kaedah cara lain yang Cik Nurul cuba untuk usulkan untuk mendapatkan mungkin booking pada tahun hadapan dan sebagainya? Ada tak cara-cara sebegitu? So far for now, saya ada buat diskaun still untuk next year, maknanya untuk percutian akan datang selepas PKPB dan akan datang dengan harga yang potongan yang lebih murah. Jadi ketika situasi PKP pastinya tiada yang datang menginap dan sebagainya. Jadi bagaimana Cik Nurul menghadapi situasi tersebut? Saya percaya peniaga kecil seperti saya dan rakan-rakan yang lain yang membuat homestay, kami mengalami kesukaran kerana tak ada pengunjung yang dapat datang baik di dalam negara dan juga luar negara. Yeah. Jadi kami kekalkan perniagaan ini melalui bantuan dan juga dapat membuat bisnes kecil-kecilan yang lain. Baik. Bisnes kecil-kecilan yang lain tu macam mana tu Cik Nurul? Macam saya ada buat perniagaan kecil online di talian, menjual baju, menjual makanan. Baik. Jadi itu antara, ialah kita perlu kreatif sekarang ni untuk menjana pendapatan dan sebagainya kan. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya, all the best kepada Cik Nurul Hazirah Kamsaini. Terima kasih kerana meluangkan masa dan juga berkongsi dengan kita. Terima kasih. Sukar kan sebenarnya betul, kita melihat sangat mencabar sekali. Mencabar. Dan alhamdulillah terdapatnya geran khas prihatin ini sedikit sebanyak mampu untuk membantulah mereka untuk orang kata mengisi lubang-lubang yang sedia ada tu untuk kelangsungan syarikat mereka. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian lain masihlah. Betul, banyak perkongsian menarik yang akan kita kongsikan kepada anda. Pastikan anda terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini dan di segmen kali ini kita akan mendalami sebenarnya apakah pemilikan haiwan yang disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Dan kita akan mendalami topik ini bersama dengan Datuk Dr. Nurliza Muhammad Nur, Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Sufian. Sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kerana meluangkan masa Datuk. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Baik Datuk, kita ingin terus mendalami topik ini kan. Kita difahamkan sebenarnya sejak PKP ini bermulanya segalanya lagi tinggi kita melihat kes penderaan haiwan di Malaysia. Dan mungkin ada yang mengatakan disebabkan oleh tekanan hidup dan sebagainya. Apakah yang menjadi trend pada ketika ini? Kerana sepatutnya mereka haiwan itu dilindungi tetapi sebaliknya yang terjadi. Datuk. Ya. Memang kita sedar bahawa penganiayaan, penderaan ke atas haiwan memang meningkat dan lebih cepat tersebar melalui viral media massa ataupun sosial media. Banyak faktor sebenarnya yang boleh menyebabkan seseorang itu terdorong untuk menganiaya ataupun menzalimi haiwan. Salah satu faktor seperti mana yang saya nyatakan tadi, betul. Memang kita akui tekanan hidup dan sebagainya menyebabkan seorang itu mencari mangsa. Dan yang paling mudah
adalah pihak yang tak boleh respons ataupun tak boleh mengadu pada pihak lain. Iaitu haiwan lah. Haiwan lah. Itulah. Tak pernah dengar orang menyanyi haiwan liar. Tapi haiwan-haiwan yang seperti haiwan kesayangan menjadi mangsa kepada penderaan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Di samping itu sebenarnya ada elemen lain juga daripada kajian yang kami jalankan, daripada laporan penyiasatan kes-kes penderaan atau penyanyi haiwan, ada juga pelaku ataupun pesalah mengalami masalah psikologi. Itu satu perkara yang agak membimbangkan kita. Contohnya sadism. Kalau bentuk dalam konteks penderaan pada haiwan, zoo sadism. Zoo sadism. Baik. Jadi mereka ni merasakan seolah mereka mendapat suatu kepuasan ataupun keseronokan kalau mereka dapat mendera, menganiaya haiwan. Dan lebih teruk lagi, sekiranya mereka kata, kalau saya dapat membunuh dan mematikan haiwan ini dengan satu bentuk penyiasaan, saya dapat satu kepuasan. Ini satu masalah psikologi yang kita bimbangkan dan kita berdoa supaya perkara ini tak menjadi semakin berlarutan di kalangan rakyat Malaysia. Baik, kita bercakap berkenaan mereka yang telah sama ada mempunyai masalah emosi dan sebagainya ataupun mereka yang memang tidak tahu macam mana untuk menyalurkan kekecewaan mereka dalam kehidupan. Dan kita hari ini ingin menekankan sedikit sebanyak berkenaan pemilikan haiwan bertanggungjawab. Jadi sedikit sebanyak mungkin Datuk boleh kongsikan apakah kaedah sebenarnya untuk kita memastikan kita kekal bertanggungjawab terhadap haiwan milikan kita. Okey. Sebagai pemilik ataupun tuan punya haiwan, sebenarnya setiap individu yang memiliki haiwan mempunyai obligasi ataupun tanggungjawab mereka untuk menunaikan keperluan hak haiwan itu sendiri. Haiwan, seperti mana manusia, makhluk kejadian Allah, mempunyai hak mereka sendiri. Dan dalam konteks ini, tuan punya atau pemilik haiwan perlu menunaikan keperluan haiwan. Ada 5 keperluan haiwan. Saya ingin menyampaikan kepada semua pihak, terutama pemilik haiwan, supaya memahami bahawa haiwan ada 5 hak. 5 hak? 5 hak haiwan yang perlu ditunaikan oleh tuan punya ataupun pemilik haiwan. Satu ialah hak ataupun keperluan mereka untuk mendapatkan persekitaran ataupun tempat tinggal yang sesuai. Tak bolehlah kita memelihara haiwan dan biarkan dia merayau ataupun bergerak ataupun bebas dan sebagainya. Sediakan tempat yang sesuai untuk mereka. Yang kedua, hak untuk haiwan mendapat keperluan makanan yang sesuai dan lebih elok lagi yang berkhasiat. Diet yang berkhasiat seperti manusia juga. Yang ketiga, hak ataupun keperluan haiwan untuk mereka mempamerkan corak kelakuan semula jadi mereka. Sebagai contoh, burung, corak kejadian sebagai mereka ialah terbang. Bebas. Bebas, dia tak boleh ikat ataupun kurung dia. Yang keempat adalah hak keperluan haiwan kepada berpasangan bagi ataupun berkumpulan bagi jenis ataupun spesies yang sama seperti kucing dengan kucing, anjing dengan anjing ataupun berasingan untuk jenis atau spesies yang berbeza. Baik. Contohnya kita letak ataupun kurungkan bersama burung dengan kucing. Kita menimbulkan itu menzalimi. Menzalimi, kita menimbulkan tekanan, kesesaan kepada burung tu. Kerana kucing anytime dia akan attack. Begitu juga contohnya kita meletak bersama kucing dengan harimau sebagai contoh. Itu satu yang bertentangan. Dan yang kelima, kita kena tunaikan hak ataupun tanggungjawab kita untuk memastikan haiwan pemilikan kita bebas daripada kesakitan, bebas daripada kecederaan dan mendapat program rawatan penyakit seperti manusia yang sempurna dan lengkap. Kita memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi haiwan. Itu tanggungjawab kita. Baik, Datuk, kita kekurangan masa hari ini. Tapi untuk dijadikan satu nasihat berdasarkan akta yang telah pun dikuatkuasakan di negara kita, adakah ini akan membantu lagi supaya kita boleh menyelamatkan dan memberikan perlindungan yang sepatutnya kepada haiwan? Ya, kita ada Akta Kebajikan Haiwan 2015. Akta Kebajikan Haiwan 2015 diwartakan pada 2017 telah memberikan guideline untuk kita mengawasi haiwan. Dan saya ingin mengambil kesempatan di sini. Semua pemilik haiwan, kita sarankan, kita nasihatkan supaya ada pasport haiwan. Pasport haiwan? Ada. Wow. Ya, kita ada pasport haiwan. Ramai orang tak tahu kita ada pasport. Dalam pasport ini, semua maklumat mengenai haiwan, semua status kesihatannya, rawatan diterima, pemvaksinan yang mereka terima tercatat di sini. Bila dia dimiliki, siapa tuan punya, bila dia bergerak,
dan dijual kepada pihak kedua, ketiga. Semua tersedia. So rekod yang lengkap ada dalam pasport ni. Okey. So kita berharaplah supaya semua pemilik haiwan, terutama haiwan kesayangan, anjing, kucing, supaya berjumpa dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner ataupun mana-mana klinik haiwan untuk mendapatkan pasport ini, dan kita akan berikan microchip dengan ID tersendiri untuk setiap ekor atau setiap individu haiwan tu. Itulah revolusi penjagaan haiwan yang terkini. Harapkan Yang betul. Yang betul. Dapat ini memberikan inspirasi kepada anda semua yang mempunyai haiwan peliharaan anda. Ini menjadi tanggungjawab kita, jaga haiwan kita. Yang kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Nurliza Muhammad Nur, Ketua Pengarah Perkhidmatan Veteriner, kerana memberikan pengisian dan pencerahan bagaimana sebenarnya kita boleh memainkan peranan sebagai pemilik haiwan yang bertanggungjawab. Baik, kita ada banyak lagi pengisian. Kita akan bersama dengan Marsila untuk perkongsian yang seterusnya. Silakan Marsila. Terima kasih Sofia. Itu dia tadi kan mengenai bagaimana tanggungjawab kita dalam menjaga haiwan. Baik, ini ada berita baik kepada anda peminat muzik. Persiapkan diri anda untuk 3 hari penuh debaran kerana inilah masanya untuk muzik 35 separuh akhir. Saksikan saingan 30 buah lagu terbaik tanah air merebut tempat di anugerah juara lagu ke-35. 3 hari penuh dengan debaran kini bermula. Semestinya di muzik 35 separuh akhir pada 20, 21 dan 22 November ini jam 9 malam secara langsung di TV3. Pada 20, 21 dan 22 November ini 9 malam secara langsung di TV3. Debaran semakin memuncak untuk 11 buah lagu yang pertama. Lagu siapakah yang bakal mara dan merebut tempat di AJL 35? Nantikan segalanya di Muzik 35 separuh akhir pertama pada Jumaat 20 November 9 malam secara langsung di TV3. 11 buah lagu pertama telah pun diuji. Kini 10 buah lagu lagi bakal beradu Untuk mara ke anugerah juara lagu. Mampukah mereka membuktikan kehebatan lagu mereka? Saksikan segalanya di Muzik 35 separuh akhir kedua Pada Sabtu 21 November ini 9 malam secara langsung di TV3. 21 buah lagu telah pun membuktikan kehebatan. Kini tiba untuk 9 buah lagu yang terakhir memberi saingan. Lagu manakah yang bakal menempat tempat di anugerah juara lagu ke-35? Saksikan debaran dan penentuannya di Muzik 35 separuh akhir ketiga pada Ahad 22 November 9 malam secara langsung di TV3. Baik, ini pula mengenai Nestle yang mencari jaguh cabaran snack Macam Pro dengan Nestle. Wang tunai berjumlah RM280,000 untuk dimenangi. Caranya mudah saja. Yang pertama, cipta resepi snack, pencuci mulut atau minuman unik dengan pelbagai produk Nestle. Dan seterusnya muat naik gambar atau video resepi ke media sosial dengan hashtag snack Macam Pro dan hashtag Dear Nestle. Dan seterusnya tag rakan-rakan anda. Yang penting mesti ada produk Nestle dalam gambar atau video resepi. Pemenang hadiah utama juga berpeluang untuk masak bersama Chef Naim di TV3. Jangan lupa layari www.dearnestle.com.my/cabaran snack Macam Pro untuk maklumat lanjut. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama tetamu kita Datuk Aznil Haji Nawawi yang akan bercerita mengenai sinar di hujung jalan. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Hidup penuh kesusahan, segala urusan kehidupan tidak teratur. Itu yang dialami Raja Muhammad Zulkifli Raja Said, tetamu Malaysia hari ini yang pernah terjebak dengan najis dadah 12 tahun lalu. Setelah sembuh daripada ketagihan dadah menerusi agensi anti dadah kebangsaan AADK, bapa kepada 2 orang anak ini dilantik sebagai pengerusi kepada beberapa badan NGO yang mengendalikan kursus-kursus motivasi.
Tetamu MHI yang seterusnya, Datuk Aznil Haji Nawawi atau lebih dikenali sebagai Pak Nil. 4 November lalu, Pak Nil menerima pentauliahan sebagai champion AADK daripada Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah. Menerusi yayasan pesona yang ditubuhkannya, Pak Nil kini mendekati anak-anak muda dan turut menyampaikan sumbangan peribadi. Bukan itu sahaja, program #Ada Aznil di Hati Kamu yang dimuat naik di media sosial Pak Nil sendiri kini menyentuh hati dan perasaan pelbagai pihak. Terus menghayati perkongsian daripada Raja Muhammad Zulkifli dan Datuk Aznil Nawawi bersama hos MHI di studio. Ada Aznil di Hati Kamu AADK, itu yang kita ingin bincangkan. Salah satu program yang telah pun akan memberikan kita begitu banyak inspirasi bagaimana Datuk Aznil Haji Nawawi sendiri ataupun lebih mesra dikenali sebagai Pak Nil mendekati mereka. Dan kita bersama mereka berdua hari ini di studio MHI untuk memberikan sedikit sebanyak gambaran bagaimana AADK ini boleh membantu lebih ramai lagi mereka yang telah pun terjebak dalam najis dadah. Dan untuk itu kita bersama di studio hari ini tak lain tak bukan Assalamualaikum. Datuk Aznil Haji Nawawi. Assalamualaikum. Semua selamat pagi. Dan juga Raja Muhammad Zulkifli Raja Said, seorang pakar motivasi sekarang ini dan juga seorang bekas penagih dada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana meluangkan masa hari ini. Kita memang sangat-sangat teruja sebenarnya pagi Betul. tadi. Tak sabar-sabar sebenarnya. Mungkin sebagai pengenalannya, mungkin Pak Nil boleh kongsikan sedikit sebanyak bagaimana sejak diangkat sebagai champion AADK oleh AADK sendiri. Adakah merasakan ini tanggungjawab yang sangat besar untuk Pak Nil? Ini sebenarnya adalah kegembiraan bagi Pak Nil sebab kalau kita kan dalam perkataan Inggerisnya passion adalah kecintaan kan, kecintaan yang kita buat sebab Pak Nil bermula dengan Kementerian Pendidikan. Pak Nil pergi sekolah-sekolah. Tujuannya utama adalah Pak Nil ada yayasan sendiri, Yayasan Pesona. Yayasan Pesona ni Pak Nil wujudkan untuk mewujudkan pesona yang elok untuk anak-anak Malaysia, anak-anak kita. Ya, kan? Jadi pergi ke sekolah-sekolah dengan anak-anak, pergi ajar diorang cakap, confident, yakin diri kan. Tapi bila dah melangkah ke satu lagi, tiba-tiba ada anak-anak yang saya tahu daripada usia semuda 12 tahun dah terlibat dengan penagihan dada. Jadi Pak Nil terpanggil pada itu anak juga tu. Jadi Pak Nil nak jadi champion kepada anak-anak. Sebab mereka ni tak ada suara. Kan? Jadi Pak Nil nak jadi champion kepada anak-anak ni. Pak Nil masuk pula bersama dengan agensi anti dadah kebangsaan AADK. Kami buat program bersama dan Pak Nil banyak nak memberi fokus kepada anak-anak daripada umur 10 tahun, 11 tahun dah terjebak Ya Allah. Sampai yang berusia 18 tahun mereka terjebak. Macam kita tengok gambar sekarang. Ini video ini anak-anak ni sebenarnya usia mereka baru 15 tahun. Muda lagi. 14 tahun. Jadi bila kita Pak Nil berjumpa dengan mereka, Pak Nil nampak macam bayangan tak ada anak siapalah. Kan? Terutama saya ada naluri seorang ayah. Kan? Jadi saya banyak buat program untuk anak-anak juga. Anak-anak Malaysia. Jadi bila saya melihat mereka ni, saya nampak bayangan macam kau anak aku. Dan kau tidak salah sebenarnya. Nak tolong lagi sebenarnya kan? Saya anggap mereka ni sebagai orang yang memerlukan rawatan. Mereka salah, terjebak, sebab satu kanak-kanak tak tahu. Dia orang cuba je. Atau satu mereka remaja, mereka berani nak cuba itu, nak cuba ini kan. Bila dah terjebak itu yang susah nak keluar. Jadi mereka ditangkap. Bila mereka ditangkap, mereka dijatuhkan hukum. Dijatuh hukum kena hantar ke PUSPAN atau pusat pemulihan narkotik ni. Jadi bila dihantar ke PUSPAN ini, mereka Pak Nil bagi tahu mereka jangan anggap ini sebagai hukuman, jangan anggap ini sebagai penjara. Ini anggap ini sebagai tempat pemulihan. Awak kena tahu bahawa walaupun awak ditangkap, walaupun awak dijatuhkan hukum oleh mahkamah, sebenarnya awak dirawat dekat sini. Betul, dan sekurang-kurangnya mereka mempunyai peluang untuk pulih. Kalau kita cakap awak ditangkap di sini, awak salah. Jadi mereka akan rasa diri terbeban dengan rasa mereka adalah sampah masyarakat. Pak Nil, kita nak mendalami sebenarnya bagi Encik Raja Muhammad Zulkifli yang telah pun kita difahami sekarang mempunyai kejayaan yang sangat bagus, seorang perundi motivasi, tetapi kehidupan yang dulunya sangat sukar sebenarnya, 12 tahun dalam bergelumur dalam masalah itu. Mungkin boleh kongsikan penagihan bagaimana bermulanya dan
detik tersebut? Saya pun sebenarnya dah lama tinggal, jadi tak tahu kat mana mula, kat mana ujung dia kan. Tapi kalau dia kata dia punya kesan tu sampai sekarang. Kesan dia sampai sekarang? Saya habis sekolah berusia lepas SPM. Lepas SPM. Bermula daripada desakan hidup. Desakan hidup. Tapi kita bukan nak cerita pasal tu kan. Tetapi berpunca daripada tu, keinginan saya untuk membetulkan kehidupan saya asal orang miskin dan sebagainya. Akhirnya saya menjumpa cara buat duit masa tu adalah dadah yang paling mudah. Maknanya Raja bermula dengan menjual dadah? Yes. So jadi dekat situ sehingga satu hari saya punya klien saya berbicara dengan saya, dia katakan, abang tak rasa, abang tak tahu penderitaan kami. Okey, maknanya... So, jadi tercetus pula satu keinginan baru. Macam Pak Ni cakap tadi, kita muda, kita banyak nak tahu. Zaman saya ketika itu iklan dadah tak banyak. Seingat saya satu saja, iklan orang naik tangga, kalau Pak Ni ingat, naik tangga atas jadi tengkorak. Itu saja. Dekat highway tak ada lagi iklan pasal dadah. So jadi secara dia memang kita kurang memahami dia punya risiko, dia punya kesan, tak tahu cerita pasal HIV, sehingga bila saya terlibat usaha gitu on off berhenti 2-3 bulan, kemudian terlibat balik sehingga saya berumah tangga, dan kesan dia terlibat dengan keluarga. Saya tak suka cerita ni, tapi demi untuk masyarakat faham bahawa apabila melepaskan anak tu begitu saja akibat daripada desakan hidup dengan alasan ibu bapa terpaksa bekerja mencari rezeki, bagi saya itu bukan masalah. Kalau kau rasa kau susah, janganlah hidup mewah. Betul. Kan? Jadi sehingga anak tu terabai, pukul 10 malam, pukul 11 masih. Itu kehidupan saya dulu. Keluarga terpaksa, minta maaf, bahasa saya mungkin kasar. Dia dadah ni sial. Satu negara mempunyai satu negeri ada satu daerah ada satu kampung ada satu keluarga ada satu orang penagih, sial tu satu Malaysia. Dia punya impak dia tu. Memang sial. Akhirnya penderitaan saya tidak melihat anak saya membesar. Saya tidak dapat melihat. Saya keluar daripada menjalani hukuman, keluar saya tahu anak saya dah sekolah. Saya adalah bapa yang tak pernah merasai pergi hantar anak ke sekolah. Maknanya momen tu terlepaslah. Saya terlepas momen tu semua. Sehingga sampai satu tahap anak saya, anak sulung saya bercakap, dia kata, papa, sudahlah, jangan pergi lagi tempat tu. Anak pula yang menasihatkan. Anak menasihatkan saya, dia kata, sudahlah papa, jangan pergi tempat tu. Saya kata, boleh tak beritahu tempat mana? Sekali je sebut. Papa janji lillahi ta'ala, papa akan tunaikan. Okey. Dia takkan sebut. Sampai bila saya paksa dengan janji saya itu, dia kata, jangan pergi penjara. Itu mencetuskan saya keinginan. Saya cakap, kalau anak aku yang tak tahu apa-apa, kan, boleh memahami erti penjara, itu adalah satu jarak pemisah antara dia dengan bapa dia. Kenapa tidak saya sebagai seorang bapa? Maknanya itu yang menyebabkan lagi kuat nak tinggalkan dadah tu. Tapi tak mampu juga. Tak mampu juga, tak ada sokongan. Kembali balik. Sekali akhirnya berapa kali keluar masuk? Saya pula jadi Pak Nin, silakan. Silakan. Dah memang dah daging Pak Nin macam tu kan. So jadi akhirnya saya ingat saya pernah kena Seksyen 12(2) atau memiliki untuk kegunaan sendiri. Saya pernah kena sempar renggam, langkah-langkah pencegahan khas, dan akhir saya kena menjalani rawatan Seksyen 16. Tak ingat seksyen dia, tapi bawah pengawasan. Dekat situlah mungkin ketika itu saya tak isap pun masa tu. Tapi saya mengambil ubat-ubatan yang tidak didaftarkan oleh kerajaan. Tapi bila roblok, saya kena urin. Masa tu urin saya positif. Saya memang deny, saya memang menafikan, saya menyalahkan semua orang. Kenapa bila aku tak ngisap, baru ni nak tangkap, nak kacau aku sebagainya. Tapi rupanya itulah detik permulaan Allah mendidik saya. Dia letakkan saya dalam penjagaan ADK, dan ADK membantu saya sehingga apa orang lihat saya hari ini adalah hasil usaha ADK. Permulaan itu bermula pada usia? 40 kat kot. 40. Daripada 17 sampai ke 40. Itu yang Pak Nin nak lakukan permulaan kehidupan baru kan. Permulaan kehidupan baru tu itu Pak Nin nak mulakan pada awal usia 15 tahun yang dekat dalam tu. Sebab anak-anak ni Pak Nin nak mereka keluar. Pak Nin nak mereka rasa aku dah mula dengan hidup baru. Tapi masalahnya stigma masyarakat pula. Pak Nin dalam video Pak Nin letak pun Pak Nin cakap kadang-kadang apa kata kita bagi simpati, kita bagi empati. Maknanya kalau kita tanya anak baru keluar daripada pusat kan, macam tu kan. Masyarakat kita tanya soalan yang sama tapi tunasinya berbeza. Betul. Kau baru keluar daripada pusat kan. Jadi ini menyebabkan mereka rasa macam aku sampah.
Tapi kalau kita bagi empati pada mereka, anak berkeluar pada pusat je. Jadi kita tahu yang ada orang nak menolong dengan hanya nada. Kita masih kisahkan dia. Kan? Ada orang nak menolong. Jadi dia dekat situ dia rasa ada orang sayang aku. Cara kita approach pun Tapi penting sebenarnya kan? partner dia kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan masyarakat sepenuh juga. Ya, betul. Macam saya dulu, orang tanam durian aku yang pergi jual hasil. Orang tanam pokok pisang aku yang jual buah pisang. Kan? Orang beli kasut aku yang pakai. Mana tak marah? Mana orang tak marah. Jadi kita kena satu yang sebenarnya sebab tu saya kata ADK banyak membantu saya untuk beli yang kerjasama ADK dan kerja masyarakat untuk kita memberi kepercayaan bahawa mereka ni ada peluang. Apakah pendekatan yang digunakan oleh agensi anti dadah kebangsaan sebenarnya sampai ke hati tu? Sampai berubah tu apa pendekatannya? Dia orang mendampingi saya sepenuh. Diorang tidak pernah menyisihkan saya. Bila ADK pernah menyuarakan berilah peluang kedua kepada mereka. Yang pertama mengambil peluang orang-orang seperti ini adalah mereka. Jadi kita ambil jawatan-jawatan PRS, jawatan-jawatan tenaga pengajar, kontrak ni, mereka yang ambil dulu kami bekerja, memberi kami peluang untuk membuka mata masyarakat. So ADK dia tak cakap kosong. Dia buat. So jadi dia ambil saya bekerja, dekat situ saya ada tanggungjawab, dia ajar sehingga saya sampai saya umur 42 tahun, saya pelajar yang paling muda menerima diploma, umur 42 tahun. Yang lagi umur 25 ke bawah. Semua hasil It's never too late. It's an accomplishment. Kalau ADK itu tak berjaya sokong tu saya, sebenarnya. siapa nak mandang aku dah? Terlambat. Biar lambat. Tapi itulah juga kadang-kadang macam saya kata, saya nak mendidik masyarakat. Walaupun Raja kata kita tak boleh salahkan masyarakat sepenuhnya. Tetapi kita anggap secara jana sebelum mereka melakukan kesilapan, menyalahanggapkan anak-anak ni, kan, kita bagi satu didikan supaya semuanya bersangka baik, husnuzon. Betul. Kita bersangka baik. Macam kita nampak anak kita yang kita tahu dia adalah bekas 2 tahun sebab di Puspen ini ada yang dihantar oleh ibu bapa. Ada yang dijatuh hukum. Apa pun mereka dah tersalah dah. Mereka dah salah langkah. Jadi kita tak mahu mereka kembali. Dan lagi satu ialah kita tak nak yang belum bermula ini bermula pula. Ya. Itu yang paling kita takut. Kita takut anak-anak yang belum bermula ini bermula mengambil dadah. Itu macam Pak Ni kata juga, ibu bapa ada peranan juga. Macam mana kita cakap dengan anak kita jangan makan babi? Kan Takut betul. kan? Takut. Sampai tua kita tak kan? Cuba kita bagi benda yang sama. Nak cakap pun tak berani. Cuba kita bagi benda yang sama. Dadah tu sama haram dengan babi. Kan? Kita dadah tu sama haram dengan babi. Jadi bila kita sebut dadah tu, kita boleh bayang muka babi. Yang kita cakap arak, sama juga. Rasuah, sama juga. Zina, sama juga. Pak Nir, kita bercakap berkenaan dengan anak-anak muda ini yang memerlukan bimbingan. Ada setengah mereka ni, ada yang terjebak ni, terjerumus dalam najis dadah ni kerana mungkin tak ada keluarga yang kisah pada mereka, mungkin keluarga berpecah dan sebagainya. Jadi macam mana berdasarkan apa yang Pak Nir nampak kat situ, apa cara kita sebagai orang luar yang dia tak kenal ni untuk mendekati, mendampingi mereka, Pak Nir? Okey, macam kita, kalau kita anggap semua anak adalah anak kita, kita nampak anak buat salah dekat luar tu, kita tegur, dia kenapa duduk dekat sini ni? Kan? Engkau mana pergi ni? Aku tengok asyik lalu depan rumah aku, tiba-tiba masuk dalam hutan. Ada orang duduk tepi paya bakau, gitu kan. Masuk kat ladang kelapa sawit. Kita ambil peduli. Betul. Kita ambil peduli. Kata kita kenal mak ayahnya. Bila kita kenal mak ayahnya, maknanya dah bersaudara lah tu. Betul. Anak dia anak kita lah. Dan cara ambil peduli itu pun Pak Nir setuju tak? Kalau saya katakan kita ambil peduli itu dengan cara yang boleh diterima pakai. Sebab kadang-kadang kalau makcik-makcik dan sebagainya, dia ambil peduli macam pergi mana tu. Intonasi yang digunakan ada tu kan. Stigma itu. Kadang-kadang pandang aja anak-anak tu dah tahu tahu. Sekali jeling je dah tahu ni. Sebab anak tu dia bersalah. Dia tahu dia buat benda yang salah, cuma dia tak boleh keluar dah. Kan? Bila orang pandang dia dah tahu dah ni mesti nak cakap pasal aku tu sebab dia rasa orang mendera dia atau orang dah judge dia. Jadi memang itu adalah perkara yang diberikan kekuatan di Puspen. Mereka asuh anak-anak ini bagaimana untuk cakap menerima keadaan diri dulu. Kalau dia tak boleh terima keadaan diri dia nak keluar, dia akan masuk balik. Betul. Kan? Dia kena terima bahawa dia sebenarnya dah tersalah. Dah tersalah
lah, aku kat luar nak betulkan. Pak ni kata bagi je skill tarbiyah kat dalam tu. Bagi anak-anak ni bagi skill tarbiyah. Lepas kawan datang, tarbiahkan je lah. Berlarilah kawan tu. Kita bercakap pasal keluar masuk. Mereka ni relax nak balik dan sebagainya. Kan? Jadi berdasarkan pengalaman Cik Raja sendiri, bagaimana seseorang itu mampu untuk, okay, this is it, dah selesai, dah tak nak buat ni. Dan istiqamah selepas tu, kekal perjuangan dia untuk melawan daripada terjerumus balik dalam dadah. Dia apa yang menjadi detik itu bagi Encik Raja? Di Pantang Larang. Pantang Larang? Pantang Larang apa? Macam mana tu? Dia sebenarnya seorang penagih, dia nak berubah kehidupan, dia ada pantang larang. Ada pantang-pantang dia. Tempat di mana dia jatuh adalah satu kepantangan untuk dia. Sampai satu tahap, dia punya pantang tu, telefon pun satu kepantangan. Maknanya kita jangan pergi dekat tempat yang contohnya bermulanya kita menagih tu. Kalau perlu hijrah. Okay. Tapi kalau kawan-kawan perlu tinggal, tak apalah. Satu kampung tak nak kawan aku, Pak Nin nak kawan siapa-siapa je. Okay. Kan? Carilah Pak Nin nak kawan. So, jadi maknanya kena tukar kawan, kena tukar gaya hidup, kena tukar penampilan, kena tukar gaya cakap semua. Ada benda-benda yang terlalu banyak dia tak boleh pakai. Jadi macam masyarakat juga kita kena didik tentang pengetahuan apa yang boleh. Pada ibu bapa pun kita kena ajar apa yang boleh, apa yang tak boleh. Macam isteri saya dulu dia diajar. Edikit pun ajar, okey apa yang boleh. Nak duit, nak beli okok. Dia tak bagi duit, beli okok. Dia pergi tu belikan okok bagi. Nak isi minyak, jom kita pergi isi minyak. Okay. Tak bagi duit. Dia jaga betul-betul. Dia mula-mula dia dapat duit, betul, dia nak isi minyak. Sampai je kat Petropam tu kan baru nak pergi bayar, tengok kawan tu datang, steam je muka kan. Teringin pula. Dah tercetus keinginan, dah dia mengikut. So kalau dia hanya guna dia bergerak tanpa duit pun bahaya juga. Ada motor, ada minyak. Pula. Kawan ni pula ada duit tapi tak ada kenderaan. Okey, jom kenderaan aku. Bahaya. So jadi tak boleh dibiarkan ke seorang. Wak Ima dia tengok TV tengah malam pun, bola pun, live pun, kalau boleh biarlah ibu bapa atau pasangan tu dipantau. Ada sama walaupun tidur sebelah. Sebab ia adalah suasana yang sangat membahayakan bagi dia orang. Tengah syok-syok ini seorang kalau kisah siapa perasan? So, didikkan kepada masyarakat untuk tahu benda ni sangat-sangat penting. Okay, itu sebabnya mereka berada dalam tu 2 tahun. 2 tahun tu untuk kuatkan jiwa mereka. Itu minimum ke? Rasanya tak minimum jugalah. Dia kalau ikut mahkamah kata 2 tahun. 2 tahun di puspan lah. Jadi di situ mereka dirawat dan disiapkan mental dan juga diorang punya fizikal dan juga dari segi kepercayaan agama kan, dikuatkan di situ. Sebab kalau keluar seperti Abang Raja cakap, mereka hantar ke mana pun akan, kalau tak jiwa tak kuat pun akan rapuh juga. Kalau mereka rapuh, dia letaklah larilah daripada kawan, tukarlah identiti ke, letak ke negeri lain. Apa yang boleh mengatakan negeri itu tak ada? Maknanya diri sendiri itu kena istiqomah menjadi itu orang yang sebenarnya. Kena ada kekuatan itu yang kena. Dan kekuatan keluarga, saya sangat setuju pemantauan itu, tetapi jangan pantau dia seperti dalam penjara pula. Itu satu juga. Ungkit balik kesalahan dia. Lepas tu kau nak pergi mana? Padahal aku cubalah percaya. Kadang-kadang anak ni kata, cubalah percaya dekat aku nak keluar setapak ke depan ni. Cuba dah ni kan. Cubalah percaya. Tapi sebab kesilapan aku sekali, aku nak keluar ke depan setapak pun dah tak percaya dah. Nak intai, aku tak ada pegang duit. Betul. Tak tahulah macam tekanan mana. balik sebab tu handphone pun kena tarik. Dah terhukum pula di luar lagi. Jadi memberontak pula. Itu pun kita kena berhati-hati juga. Di sinilah dilemanya. Betul. Di sinilah dilemanya. Dan ia bukan sehari, bukan setahun. Bukan. Dia punya keinginan, saya tak nafikan sampai ke saat ini. Cik Raja, kalau Cik Raja sendiri macam mana? Sampai ke saat ini, dia punya trigger boleh dah gila. Yalah, silap sikit je boleh jadi. Boleh. Saya pernah satu bila menghadapi sikit kesusahan atau stres sikit saja, bila itu saya dulu. Lonely, tak sampai sekarang. Dia akan terfikir dulu. Orang sekarang ni viral duk cerita bila COVID kami tak ada pendapatan apa semua. Bayangkan kami yang dah pulih, belajar duduk dalam pusat, macam saya cakap tadi, belajar dapat straight A, kan? Dalam pusat belajar dapat straight A, tapi peluang kerja ada tak? Itu yang menjadi soalan dia. Kami keluar daripada pusat macam Juana, dia dapat straight A, dia keluar, ada tak orang nak ambil kami bekerja? Kerajaan confirm dah tak dapat. Kan? Tapi ada orang nak ambil kerja. Ada orang berani tak sebenarnya? Ada tak orang berani nak ambil kami keluar bekerja? So bila stres ni datang, saya 2 minggu, 3 minggu lepas, tengah tidur Pak Nil, terjaga trauma saya tengah isap dadah.
Dia punya tu memang sampai ke saat ini, jangan cakap saya pulih. Saya tak berani cakap. Cuma saya cakap hari ini alhamdulillah saya tak isap lagi. Jadi masa ada hari ke kekuatan hari, lagi. hari ke hari. Kepulihan dia hari ke hari. Saya tak boleh jamin. Besok ni keluar tiba-tiba Tokan dah tahu ni keluar ni. Wah, Tokan lama sudah ada keluar TV. Diorang tunggu kat depan tu sekarang. Ada je lagi. Saya tak boleh jamin. Cik Raja, Pak Nil, kita buka talian pada orang ramai, pasti mereka yang juga ingin tahu sebenarnya. 0377261603 sebarang persoalan anda boleh tanyakan di MHI. Dan anda juga boleh bertanyakan di Facebook MHI. Tulis saja komen di situ dan nanti kami akan bacakan dan sampaikan kepada Pak Nil dan juga Encik Raja. Okey, Pak Nil. Ya. Bila sampai ke tempat macam tu, bila kita melihat mereka yang memerlukan bantuan, Pak Nil berada di sana, adakah itu juga mencabar Pak Nil dari segi emosinya? Kerana kita kan. Saya berlaku jujur. Saya berlaku jujur depan mereka kan. Sebagai seorang ayah, saya berlaku jujurlah. Kalau saya sedih bersama. Sebab kalau kita nak tahankan, tak ada nak lawan. Anak itu dah kita nampak air mata dia berkaca. Kan? Jadi saya berlaku jujur, kita lalui bersama. Jangan kata sedih, kalau fikir aku tak sedih. Nanti dia tak rasa bahawa aku seorang saja melalui benda ni sebenarnya. Maknanya dia juga rasa yang kita juga jadi faham kita tu rasa. Bila Pak ni tanya, masa detox, masa kita nak ada withdrawal syndrome, gian, semua tu, macam mana sakit ke? Tak ada hidung berair. Jadi kita dengar dengan kita dapat rasakan sakit itu bersama. Jangan jadi pendengar yang batu. Kan? Jadi bila kita dapat ni berjumpa dengan anak tu, semua anak-anak tu dah kepalanya pun dah sama dibotakkan, kan? Bila Pak ni tengok yang itu, timbul rasa sayang. Patutnya itu lebih daripada rasa kau bersalah dan seharusnya kau dihukum. Kenapalah umur kau baru 13 tahun dah terjebak ni. Kita tak datang daripada kasut dia. Betul. Kan? Kita berjalan pada kasut yang berbeza. Kasut dia lain. Jadi mungkin kita tak tahu apa benda berlaku. Cuma kita kata, kalaulah ini anak aku. Cuma itu je saya pinta. Kepada semua yang nak ambil. Saya cakap pun saya ada sebab itu ada anak saya. Saya terbayang saja. Bila orang nak ambil kerja. Cuma bayangkan, katakan bahawa kalau inilah anak aku. Kita meletakkan situasi kita di tempat itu. Jadi, kalau itulah anak aku, apa yang aku buat? Walaupun awak bujang, walaupun awak tak ada anak, walaupun awak dah bercerai, walaupun apa, tapi bayangkan itu. Kalau itulah anak aku. Jadi kita tidak akan memandang dia seperti anak orang lain. Betul. Kalaulah semua orang berfikiran sebegitu, mesti stigma terhadap bekas penagih dadah ni tiada yang akan mengatakan bahawa kau penagih dadah, kau jahat dan sebagainya, kan. Jadi Pak Nil, sepanjang Pak Nil menyantuni bekas-bekas penagih dadah ini, bagaimana antara mungkin cabaran ataupun kisah yang paling Pak Nil tak boleh lupakan? Bila satu keluarga lah ada ceritanya. Abangnya gitu, kakak iparnya gitu. Satu keluarga kan? Satu keluarga. Jadi macam mana dia nak keluar? Kan? Dia terpaksa keluar pun dia kembali kepada keluarga itu. Tapi macam mana Pak Nil kata, siapkan diri kat dalam, belajar untuk menasihati orang. Kita bagi dia skrip tiap-tiap hari. Macam Pak Nil ajar orang berlakon. Ini adalah cara Pak Nil, kan. Bagi dia skrip tentang kerosakan yang akan dilakukan oleh dadah. Bagi dia skrip. Okey, kalau kita praktis, kalau ada kawan, panggil kawan, kan praktis macam mana kau nak nasihatkan dia. Jadi bila selama 2 tahun mereka berpraktis dengan macam-macam skrip, lama-lama sebenarnya mereka mengatakan pada diri sendiri. Dan mereka menghafal skrip. Dan bila balik, skrip tu dah ada dah macam air di kepala. Dalam family dia boleh bercakap. Dengan kawan dia boleh bercakap. Kita bagi pula approach yang berbeza. Yang ni lembut, yang ini kasar sikit. Tak apa, 2 tahun kat dalam tu. Tuntutlah ilmu tu. Alhamdulillah, pendekatan Pak Nil ni memang terbaik. Dan mungkin memang dia rasa lagi dekat dengan Pak Nil sebab dia tahu Pak Nil pun mengajar juga dari segi itu. Jadi kita akan berehat seketika Pak Nil dan Cik Raja. Kita akan kembali untuk berkongsi lagi berkenaan dengan sinar di hujung jalan. Segalanya di MHI. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita masih lagi bersama Pak Nil dan juga Encik Raja bercerita, berkongsi pengalaman dan lama kisah. Pula seronok jadi macam ni. Saya jadi artis pun kadang-kadang 3 minit je. Kan? Ini kita
kita tentukan 18 minit, 17 minit khas kat sini. Memang kita nak Jadi dengar promo semua. album pun 3 minit. Tak puas cakap dah kena habis dah. Okey. Tadi Encik Raja dia cakapkan yang perasaan tu sakit, dia implikasinya sampai ke hari ni rasa. Daripada segi kesihatan itu, sebab lepas 12 tahun kan mengemik dadah, adakah hari ni pun macam ada juga rasa sikit-sikit kesannya? Ada tak? Sangat ada. Sangat ada. Sakit macam mana tu? Kesihatan terganggu bagi lelaki. Kesihatan seorang lelaki tu memang dia akan terganggu. Dia pulang ke masa yang panjang. So kalau isteri yang tak memahami ni jadi problem. Itulah masalah rumah tangga dan sebagainya. Dia akan jadi masalah rumah tangga pula lagi. Jadi kami macam saya sebagai NGO, kita bukan setakat didik bagaimana nak berhenti, sampai pada faktor seks masa pun kita terpaksa didik, kita terpaksa bantu, kita terpaksa jelaskan. Semua dia akan terganggu. Belum lagi daripada segi energi kita yang berkurangan, kejap-kejap akan sakit sana, kejap-kejap akan sakit. Yes, dengan fokus. Sebab tu saya mengabadikan hidup saya sekarang. Saya pesan dengan keluarga, jangan mengharapkan masa saya lebih sebab ini masa untuk saya tebus dosa dan untuk saya betulkan balik keadaan. Okey, baik Encik Raja. Encik Raja sendiri sebagai seorang bekas penagih dadah pasti berhadapan dengan pelbagai stigma masyarakat yang melihat kita kadang-kadang ada yang pandang serong dan sebagainya. Itu bagi diri Encik Raja sendiri. Bagaimana pula dengan keluarga, anak, isteri, bagaimana penerimaan masyarakat tu? Adakah tekanan juga dirasai oleh mereka? Yes, mereka juga merasai benda tu. Dilabel juga. Dilema juga. Mereka pun dihakimi Yes, mereka juga dihakimi. Dia dihukum atas perbuatan saya. Saya pernah satu ketika rumah saya nak berpindah masuk quarters. Tak dapat hanya kerana sebab saya, sebab suami. Dia dapat cerita daripada luar sampai itu, jadi dia dapat kesan tu daripada keluarga, orang memandang sinis, sehingga sekarang rumah saya memang dia kurang bercampur orang lah. Dia tak suka orang mendengar tentang suami dia. So dia lebih suka menghabiskan masa habis kerja dia bersama dengan keluarga. So itu adalah jalan yang terbaik. Tapi keluarga memang tempias perkara-perkara orang pandang serong pada keluarga kita. Kita ada pemanggil sebenarnya yang telefon, mungkin ingin bertanyakan sedikit soalan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ahmad Nasir. Okey, Encik Ahmad Nasir nak tunjukkan soalan kepada siapa? Pak Nih. Pak Nih, silakan. Okey, Pak Nih macam ni. Jadi Pak Nih cakap nak... Hello? Ya, teruskan. Tadi Pak Nih cakap nak buat anak-anak jiran ni macam anak kita kan? Betul. Okey. Macam pernah berlaku, bila kita bagi tahu yang anak dia ni begitu begini, dia marahkan kita pula. Betul. Cakap kita jaga tepi kain dia. Macam mana tu? Okey, inilah dia kesabaran yang kita kena harus lalui. Sebab kalau kita melalui proses untuk membaik pulih, sebenarnya kita kan nak baik pulih dia saja. Kita nak baik pulih sikap masyarakat juga. Jadi kesabaran istiqomah Tuan Ahmad umpamanya kan, Cik Ahmad umpamanya, kita tahu ibunya tidak akan menerima. Jadi jangan kita lepas tanganlah. Orang kata kau lah tu anak kau, aku dah putus asa, I've done my part. Tak boleh. You have not done your part. Selagi anak itu masih lagi depan mata kita dan masih lagi melakukan benda yang salah, selagi itu kita cuba berusaha. Akan tiba satu ketika nanti ibu bapa mereka datang dan minta bantuan pula. Itu adalah saat yang paling manis. Akan tiba satu ketika ibu bapa datang dan ucap terima kasih pula. Dan ini bukankah satu kesalahan dah dibaiki dengan satu benda yang betul? Bila benda ini terus berlaku, jiran lain akan mendapat contoh. Kita perlukan contoh-contoh baik ini. Cakap senang, memang senang untuk bercakap, kan? Tetapi kalau kita terus jadi positif, kita terus lakukan tugas kita, memang dia marah. Aku tahu dah kan, kalau kita nak tegur anak, kita nak pergi kepada ibu bapa nak bagi tahu pasal anak, kita dah tahu dah ibu bapa dia mesti akan marah kita, ataupun dia akan kata anak aku tak macam tu, kan? Dia denial. Lepas itu lagi satu, dia akan cakap kau jaga rumah tangga kau sudah. Sebenarnya ibu bapa satu dia denial, atau dia memang tak tahu, atau dia malu. Ibu bapa tu malu orang bercakap pasal anak dia. Jadi dia terpaksa marah sebab orang berhenti bercakap. Tapi kenapa kita berhenti? Maknanya kita kalah di medan perang ni. Dalam keadaan macam tu Pak Nil, ya, Encik Raja, kalaulah kita dah tolong menasihatkan, kita dah tengok-tengokkan ibu bapanya terus macam in denial, tak nak bantuan kita. Adakah ia terlalu ekstrim untuk terus memanggil pihak berkuasa atau puspen untuk melihat keadaan keluarga tersebut? Tidak salah. Sebab kita jangan ingat AADK ataupun agensi anti dadah ini datang untuk menghukum. Mereka nak membantu. Polis juga sebenarnya nak membantu.
Kita telefon polis bukan kita tangkap anak ni kan. Tapi kalau kita telefon polis, cuba kita betulkan nada kita. Cakap, boleh tak tolong tangkap anak ni, selamatkan anak ni. Betul. Perkataan yang kita gunakan itu akan menginsafkan kita. Kadang-kadang cara kita berinteraksi dengan keluarga, aku nampak anak kau isap dadah, memang dia akan malu, dia akan ingat. Tapi Melayu penuh sopan dia, kiasan bercakap tu. Sekurang-kurang aku nampak anak kau masuk kebun, dia dah kerja kebun So dia akan terfikir, apa hal anak aku masuk kebun? Ataupun kan? Cara penyampaian, dan masa tu juga mungkin kita boleh bantu dia tanpa sedar, kita edarkan maklumat-maklumat pada keluarga supaya dia tahu sinten-sinten, anak aku ni lah perangai dia. Macam ibu bapa pun jangan ego kan, kita dah tahu anak kita salah, jangan kita nak menegakkan benda yang Jadi besar. bila kita macam Beraja kata, dia tegur, kan, jiran tegur, bila dia baru tahu, dia akan datang kat kita balik, betul lah apa yang awak cakap hari tu. Maknanya sekarang dah jadi dua family yang concern untuk anak ini. Betul. Untung anak tu ada juga bantuan kan. Saya suka orang Jawa punya istilah seperti jari. Dia kata 5 bapa 1 anak. Maknanya anak kita keluar, kita tak nampak, tapi orang lain akan memantau anak kita bagi pihak kita. Alhamdulillah. Macam saya dulu masa kecil, ayah saya ada mandi sungai, ayah saya kat rumah, tapi balik dia dah tahu. Ada masa tu tak ada WhatsApp pun. Itu dia kata istilah dia 5 bapa 1 anak. Kita pemanggil di talian Puan Salmah dari Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan ditunjukkan kepada siapa? Saya nak tanya dengan Cik Azmi lah. Oh, baik. Silakan. Pak Nil. Silakan. Assalamualaikum, Pak Nil. Waalaikumsalam. Dulu kita pernah berjumpa tau, Pak Nil. Oh, serius? Masuk tu, with menantu, with mak mentua tu. Ni mak mentua masakan. Cara masakan. Okey, teruskan. Soalannya. Macam inilah Pak Nil, kita singkatkan cerita kan. Saya ada mempunyai seorang anak. Anak saya semua 8, tapi 7 yang ada 1 meninggal. Tapi yang nombor 4 ni, dia terlibat dengan ranjit radar. Dan dia dah pernah berkeluarga, ada anak 2. Tapi anaknya, yang perempuan, mak dia bela, yang lelaki, saya yang bela. Jadi dah besarlah sekarang anak tu. Dia dah 47, saya rasa 5 kali ke 6 kali dia dah masuk pusat serenti. Tapi saya jaga dia. Saya memang selalu bercakap dengan dia yang selalu yang terbaik lah. Tapi dia tak boleh berubah juga. Jadi dia sekarang tak ada kerja. Asal ada kerja aja orang macam tak suka kat dia, berhenti. Kerja berhenti. Untuk diri dia sendiri pun dia tak boleh nak sara. Jadi selalu datang ke rumah minta duit kan. Jadi saya nak kalau boleh dapatkan Pak Nil berkenalan dengan dia, dapat asuh dia. Macam mana? Subhanallah. Itu dia Pak Nil. Mungkin ini cara terakhirlah saya sebelum menutup mata. Saya pun umur dah 71. Nak nanokkan dia tu berubah supaya peninggalan saya, adik-beradik dia akan sayang dia. Tapi adik-beradik memang sayang dia. Setiap kali hari jadi, adik-beradik sanggup membuatkan hari jadi dia. Tapi dia tak boleh. Dia masih dengan kawan-kawan yang dia sangat sayang. Jadi saya mintalah kalau dapat Pak Nil dapat berhubung dengan dia, InsyaAllah. mungkin di jalan terakhir untuk saya membaiki diri dia. Saya memang sayang dia, anak saya kan. Saya lahirkan dia. Yang penting Puan terus bagi kepercayaan, terus bagi kasih sayang. Kita cuma boleh berdoa dah lepas bila kita dah usaha. Terima kasih. Ya, betul. Kalau memang saya selalu doa untuk dia. Kalau ada itulah program ni pun nama Ada Aznil di Hati Kamu. Sebelum ini program saya buat apa pun rancangan TV, Ada Aznil di TV Kamu. Jadi saya ada di ruang tamu rumah masyarakat Malaysia hampir setiap hari, hampir setiap minggu dengan hiburan kan. Tapi pada waktu yang sama, alhamdulillah, rupanya itulah tempat saya semai kasih sayang masyarakat Malaysia pada saya. Dan sekarang ini ibu pun datang, ibu bercerita dan saya percaya ramai lagi nak Pak Nil mendekati anak-anak mereka supaya bukan apa, supaya mereka ni nak dengar orang yang mereka kenal bercakap. Dan caranya kadang-kadang berbeza. Ibu akan terus, inilah satu insan yang luar biasa. Ibu akan terus percaya anak dia akan berubah. Betul. Dan dilema seorang ibu Ibulah juga. Satunya. Sebab ibu doa yang paling mujarab. Betul. Sangkaan ibu tu juga satu doa. Menitis air mata Encik Raja tu. Sebab saya ingat pada ibu sendiri. Saya ingat ibu saya. Bagaimana ibu melalui.
saya dan ibu saya, keluarga saya melalui apa yang Puan Salma lalui. Dan lebih kesal lagi sebab saya bimbang sebenarnya sebab saya pernah menjual. Saya takut anak Puan Salma adalah satu ketika dulu orang yang pernah mengambil berusaha berpunca pada saya. Sebab tu saya cakap biarlah kalau aku mati sekalipun, kadang keluarga saya bising kesihatan saya tak berapa bagus tetapi habiskan masa dengan perjuangan ini bagi saya aku rela mati sewaktu aku menyantuni rakan-rakan aku daripada aku mati atas katil tempat yang empuk. Sebab masih banyak lagi sampah berpunca daripada yang saya tak mampu. Dan saya bersyukur sangat. AADK banyak sangat memberi saya ruang dan peluang. Dan lebih saya rasa bangga, mereka memberi kepercayaan sepenuhnya kepada saya. Mereka tidak memanggil saya bekas penaga. Saya terima kasih terutama pegawai ADK Tuan Rajahan, dia selalu panggil dia wahai insan hebat. Setiap kali jumpa saya, wahai insan hebat. Masa dia panggil saya untuk datang program ni, Raja, ini bukan cerita tentang bekas penagih, tetapi ini cerita tentang insan-insan hebat. Sebab awak pernah duduk dalam neraka dan akhirnya awak berada dalam syurga. Saya cakap, saya masih belum berada dalam syurga. Kekesalan saya sampai saat ini. Saya tak mampu nak tidur malam bertahun-tahun lamanya. Terjaga tengah malam, terjaga kadang rumah saya kejut. Kenapa? Sebab igawan ngeri tu. Apabila Puan Salma merasai apa yang ibu saya rasa. Saya bersedia untuk membantu, tetapi yang penting lagi sebenarnya bagi saya adalah doa ibu tu. Berdoalah Puan Salma supaya mana-mana ibu pun di dunia ini, kalau ada anak seperti ini, doa ibu yang paling mujarab. Doalah, sebenar-benar doa. Sebutlah nama anak itu dalam doa. Kalau nak minta dia pulih, sebut, ya Allah, bagilah anak aku Raja Muhammad Zulkifli ini pulih daripada dadah. Membantu rakan-rakan yang lain. Itu yang sangat penting. Okay, baik. Encik Raja sendiri sebagai seorang yang pernah menjual dadah dan sebagainya, ada tak pernah tak satu hari itu tiba-tiba bila duduk diam-diam dan sebagainya, terflashback sekali, teringat kembali wajah orang-orang yang Encik Raja pernah berikan tu? Saya boleh cakap benda itu sering berlaku. Itulah igawan ngeri hidup saya. Penyesalan tu datang. Penyesalan sampai sekarang. Jadi Puan Salma, saya nak bagi tahu itulah sebenarnya yang berlaku pada anak Puan Salma. Yeah. Dia nak berhenti tapi dia masuk balik. Itulah sebenarnya. Kami tak ada kekuatan. Kami perlukan dahan untuk kami pegang. Dan dahan itu kukuh. Saya rasa Malaysia satu-satu negara ada AADK. Di negara-negara barat ada yang hukum mati dan sebagainya. AADK. Orang pertikaikan AADK gagal. Orang pertikaikan. Saya bila orang pertikai AADK, saya sakit hati. Saya kata sebab aku datang daripada mereka. Kalau mereka tidak tak selamatkan saya, tak didik saya, bantu saya pergi. Saya antara orang yang belajar NLP, belajar semua atas sokongan AADK. Paling penting saya sokongan orang sekeliling, keluarga terdekat kan. Itu yang AADK ambil tanggungjawab tu. Dia punya tema apa? Ambil kes, ambil peduli. Kalau saya boleh merumuskan sendiri, tak kisahlah sama ada keluarga, masyarakat, AADK. Kuasa dalam kataan kita gunakan kepada seseorang yang memerlukan bantuan itu sangat-sangat kuat. Seperti mana partner sendiri menggunakan skrip ataupun kata-kata yang boleh memberi mereka sokongan. Jadi apakah yang partner boleh sampaikan kepada kesemua penonton MHI, penonton ADK, seluruh rakyat Malaysia ini, yang cara untuk kita memainkan peranan kita secara menyeluruhnya, partner? Okeylah. Kita ada dua sebenarnya sebelum anak itu terlibat. Tiga lah. Semasa anak itu terlibat dan setelah anak itu terlibat. Kan? Jadi ini adalah benda yang rutin dalam kehidupan kita. Kita kena tahu, tak ada kena dengan anak aku, jadi aku tak perlu ambil tahu. Itu adalah satu benda yang menakutkan. Mereka tak ambil tahu. Kalau bila dah kena, mereka tak tahu nak buat macam mana. Sebab mereka tak nak ambil tahu dan mereka selalu kata takkan kena pada keluarga aku. Itu yang pentingnya letakkan diri sendiri. Jadi kita kena sentiasa bersedia, keadaan benda ini berlaku, kita jauhkanlah doa supaya benda ini tidak berlaku. Tapi seandainya ini berlaku, apa persediaan kita? Kita kena ambil tahu, kita kena, kita ada smartphone kot. Banyak benda kita boleh belajar daripada phone tu kan. Tak perlu pergi cari bahan ilmiah bacaan yang lain. Dekat handphone kita ada banyak bahan ilmiah kat situ. Dan kali tiba-tiba sebab ia macam penyakit. Bila ia datang, kita tak tahu nak buat apa. Kan? Jadi bila kita dah siapkan diri kita, benda itu berlaku, kita tahu macam mana nak mengenangnya. Kalau tak jadi, Alhamdulillah. Tetapi anak orang lain berlaku, kita tahu macam mana nak menasihati ibunya atau kita bersama-sama tolong dan kita bantu anak itu. Jadi, jangan anggap ini adalah masalah keluarga kau. Bagus kita sejak pandemik ini kita keluar perkataan kita jaga kita ni. Kan.
Perkataan kita jaga kita ini jangan anggap ini hanyalah untuk COVID-19 saja. Kita jaga kita gunakan untuk dadah, kita jaga kita untuk orang pemandu mabuk, kita jaga kita gunakan untuk orang-orang tua. Mak engkau adalah mak aku. Gitu. Anak engkau adalah anak aku. Jadi ini adalah benda yang kita kena semai lah. Mungkin dah hilang sebab kita terlalu busy dalam kehidupan. Kan? Kita terlalu busy dengan handphone kita. Kita dah lupa dah sebenarnya. Ada benda yang kita dah tinggalkan. Padahal itu resam kita dulu. Kau boleh kita nak bercerita ni sampai ke esok pagi, Pak. Boleh. Tapi tinggal 2 minit saja lagi mungkin. Encik Raja pula sebagai seorang yang dah melalui, yang masih kini berjasa memberikan mereka bantuan juga untuk tidak terjebak, kan? Apa yang boleh disampaikan, Encik Raja? 2 minit kan, tapi mesti saya cakap ni. Yang pertamanya saya mohon kepada masyarakat, berikan satu kepercayaan. Sangkakan bahawa kami pun mampu berubah. Kami mampu membetulkan kehidupan kami, tetapi ia bukan satu benda yang mudah. Macam Pak Ani cakap tadi kan, nak anak kita selamat, kita kena selamatkan kawasan kita dulu. Bila kawasan kita nak selamat, maknanya kita kena pastikan anak-anak orang lain juga selamat. Baru kita berada dalam kawasan selamat, baru kita boleh yakin anak kita selamat. Tapi kalau anak kita masih sihat, orang sebelah tak sihat, so kita tu betul lah, saya setuju Pak Nen cakap kita jaga kita tu sangat penting. Okey, jadi kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih sangat pada AADK yang banyak mendorong dan memberi sokongan kepada saya, yang menjadikan saya seperti ini, kan, daripada AADK. Dan juga saya memohon kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya terutama kepada mak saya, maafkan saya, maafkan rakan-rakan saya, doakan saya supaya kami mampu mengekalkan kepulihan kami. Ramai sebenarnya yang dah pulih, tapi kadang-kadang kami takut nak menonjol, kami takut hilang kerja, kami takut kami dicemooh. Tapi saya mengambil risiko. Saya ambil risiko untuk beritahu. Kalau saya sebagai penceramah bebas, motivasi untuk jabatan-jabatan, saya ambil risiko ini bila menceritakan tentang kisah hidup saya gini. Mungkin lepas ni orang tak nak ambil saya ceramah, saya tak tahu. Kan? Tapi itu bagi saya rezeki Allah punya. Cuma maafkan saya, beri kepercayaan kepada saya dan rakan-rakan saya, sokong, doakan Pak Nel, antara orang dia champion. Saya pun orang tak panggil champion lagi, kan. Sedangkan saya dah isap dadah dah. Pak Nel tak rasa lagi. Pak Nel tak rasa lagi. Kan? Janganlah sebut tu satu doa. Jadi terus doakan orang-orang seperti ini sihat. Bagi saya respect Pak Nel sebab bagi saya orang yang buat kerja ni kerja gila. Bukan senang kita nak buat kerja ni, nak memahami mereka, nak memberikan jiwa kita kepada mereka. Maafkan saya dan rakan-rakan saya, doakan kami semua yang berjuang dalam dunia ni. InsyaAllah saya sedia membantu. Apa saja segi, cuma jangan minta duit, jangan saya tak ada duit. Tapi lain insyaAllah. Kami juga minta maaf kalau terpaksa minta untuk cari balik memori dan sebagainya. Kita dia dah kuat. Anda berdua untuk berkongsi lagi. Masalahnya dia dah kuat. Tak payah korek. Dia dah boleh keluar sendiri. Maknanya dia dah kuat dalam dan dia boleh bercerita. Macam kita pandang dia pun kita tak ada stigma kan? Kita nampak dia tak ada stigma kan? Tapi kita seronok sangat hari ini dapat bercakap dengan Pak Nel, dengan Encik Raja. Terima kasih sangat. Kita dah di hujung rancangan juga. Jangan lupa esok menariknya adalah tahap kesuburan di Malaysia hari Isnin nanti. Pak Nel pun boleh juga tu. Boleh juga. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Pak Nel. Terima kasih.